Alhamdulillah, pertama sekali mari kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah SWT dan terhingga kerana hari ini hari Jumaat, hari Bulan Sekolah hari ini kita masih lagi beri kesempatan untuk bersama-sama memenuhi Dewan di BK ni, di Dewan Kuliah kita ni. Tak lain tak okeylah bagi tujuan kita untuk berkongsi ilmu dan juga menambahkan ilmu kita kepada kita sebanyak dengan adanya kuliah pagi Jumaat ni. Terlebih dahulu, apa nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada Majlis Tindakan Dong Hijrah dan juga Tok Guru kan, yang telah beristiqamah berterusan mengadakan majlis ini sampai minggu dah. Mana setiap pada buku tu beberapa tahun lepas kita masih meneruskan setiap minggu kecuali ada hal-hal yang terdapat yang ada berjalan. Dan pada hari ini kita akan meneruskan lagi lah kuliah kita ni dengan kita telah dihantar oleh pihak BUK seorang ustazah yang pertama kali bersama dengan kita lah, yang berusaha Ustazah Hayati abang tak apa ingat nama semula ni, yang berusaha Ustazah Hayati binti Yusuf. Jadi beliau akan bersama dengan kita pada pagi ini. Dan bila pertama kali kita ataupun beliau diberi peluang tu, jadi yang tak tahu lah ni, jadi betul mana isu apa kuliah akan dikatakan oleh beliau. Jadi yang bagi sebut kepada beliau pada ni, dan beliau akan menyatakan ataupun mengurai kuliah yang akan disampaikan pada pagi ini. Jadi kita harap anda semua muslim-muslimat akan beri perhatian sepenuhnya supaya kuliah yang beliau sampai pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua untuk menempuh kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi tanpa menaikkan masa, saya menjemput dan mempersilakan yang bersama Ustazah Hayati binti Yusuf untuk menyampaikan kuliah pagi Jumaat di Bengkel Jakarta 3 ataupun di pasar masa WW. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbi wa Rahman wa Rahim wa Sami. Ya Allah, sesungguhnya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, dengarkanlah ya Allah bicara-bicara kami, rintihan-rintihan kami dan doa-doa kami di pagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Baqi, ya Basir, ya Syahid, ya Kudus, kekalkanlah ya Allah pandanganmu dan penyaksianmu yang sempurna itu kepada diri kami yang hina lagi dhaif ini. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, kami ini hamba-Mu ya Allah yang sempurna berdiri di sisi-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami merayu kepada-Mu ya Basir, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan belas kasih sayang-Mu dan cinta-Mu kepada kami ya Allah. Sesungguhnya di saat ini ya Allah, kami datang kepada-Mu ya Allah, menadah tangan kami merafak doa kepada-Mu ya Allah, dengan membawa segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya dosa-dosa kami setinggi langit ya Allah, dosa-dosa kami sedalam bumi ya Allah, dosa-dosa kami sebanyak buih-buih di lautan ya Allah. Maka ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Ghafur, sudilah kiranya ya Allah Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami di pagi hari ini ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami yang tersembunyi maupun dosa-dosa kami yang nyata ya Allah.
Ampunkan segala dosa-dosa kami yang terdahulu maupun dosa-dosa kami saat ini ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami yang kami sedari maupun tidak kami sedari ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Alim Maha mengetahui setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Kudus ya Jalil, bersih dan jernihkanlah ya Allah hati-hati kami daripada segala ya Allah penyakit-penyakit hati, wujud, riya, takabur, sombong, berhasad, dengki, umpat, mengata dan menggaduh sesama kami ya Allah. Ya Allah suci dan bersihkan hati-hati kami daripada segala berhala dunia yang selama ini bersarang di dalam akal dan fikiran kami ya Allah. Sucikan juga ya Allah diri kami daripada sebarang kotoran-kotoran syirik, walaupun sezarah dan sekumat kotoran syirik itu ya Allah. Ya Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq, pancari dan sinarilah ya Allah cahayamu yang terang benderang itu dengan bimbingan petunjuk kebenaranmu ya Allah, agar ya Allah kami ya Allah dapat melihat segala kebenaran-kebenaranmu, untuk melihat segala ya Allah kekuasaanmu, kebesaranmu dan ketinggianmu, untuk kami kembali mengagungkan diri kami hanya kepadamu ya Azim, ya Karim. Ya Allah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, Engkaulah Tuhan Rabb kami yang Maha membuka. Kebukalah mata hati kami saat ini ya Allah, agar kami dapat ya Allah melihat ya Allah akan segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau ya Fattah yang Maha membuka. Kebukalah ya Allah ya Basit, ya Wasi', ya Razak, selapang dan seluasnya ya Allah pintu-pintu rezeki kepada usahawan-usahawan yang sedang berniaga saat ini ya Allah, agar dilimpahkan segala kurniaan rezeki darimu ya Allah, agar sesungguhnya rezeki yang mereka dapati pada hari ini ya Allah semuanya anugerah kasih sayang daripadamu ya Rahman, ya Rahim kepada mereka ya Allah, agar mata hati mereka terus dibuka ya Allah bila mana mereka mendapat rezeki darimu ya Razak. Mereka seringkali ya Allah menadah tangan kesyukuran kepadamu ya Syakur, ya Razak, dengan nikmat rezeki yang Engkau curahkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, Engkaulah Tuhan ya Rabb yang Maha melembutkan. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah, agar gemetarlah hati-hati kami di saat mendengar maupun menyebut-nyebut akan nama-nama agungmu ya Allah. Ya Hafiz, ya Muhaimin, Kau pelihara dan lindungilah kami ya Allah saat ini daripada bisikan nafsu dan bisikan syaitan. Pelihara hati-hati kami dan diri kami daripada fitnah manusia, fitnah dunia dan fitnah dajjal ya Allah. Peliharalah ya Allah segala urusan-urusan jual beli yang sedang mereka dagangkan saat ini ya Allah, agar urusan-urusan jual beli mereka ya Allah dalam rahmat, ampun dan redha-Mu ya Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ya Baqi, ya Barik, ya Barik, ya Barik, aturkan kehidupan kami yang berbagi ini ya Allah adalah semata-mata untuk kembalikan diri kami, untuk mentauhidkan diri kami hanya kepadamu ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah ya Barik, aturkan kehidupan kami yang berbaki ini ya Allah, untuk kami rindu kepada apa yang Engkau rindu ya Allah, untuk kami cinta apa yang Engkau cinta ya Allah, untuk kami kasih apa yang Engkau kasih ya Allah. Kami mohon juga ya Allah di pagi hari ini ya Alim, ya Hakim, ya Rashid, agar Engkau sudi ya Allah mencurahkan ilmu sederas tsunami ke dalam akal fikiran kami, agar kami dapat manfaat daripada setiap ilmu yang Engkau curahkan untuk diri kami maupun masyarakat kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, rahmatilah ya Allah majlis kami ini ya Allah, seluruh ya Allah penduduk-penduduk di sekitar ini ya Allah, usahawan-usahawan ya Allah yang sedang berniaga di saat ini ya Allah, maupun pengunjung-pengunjung yang datang ke pasar ini ya Allah. Ya Allah rahmatilah kami seluruhnya ya Allah dalam kurniaan kasih sayang-Mu dan cinta-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah yang kabir, yang mutakabir, yang dibesar-besarkan. Diri kita dan sesungguhnya khususnya diri saya ini hanyalah hamba Allah yang kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Ali, yang ma'ali, yang layak ditinggi-tinggikan. Kerana sesungguhnya diri kita dan khususnya diri saya hanyalah hamba Allah yang begitu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang azim, yang karim, yang layak diagung-agungkan dan dimulia-muliakan. Kerana diri kita, khususnya diri saya, hanyalah hamba Allah yang sempurna hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, maha guru kita yang penuh dengan segala ilmu pengetahuan, dengan segala kebijaksanaan dan kepintaran. Sudah pasti diri kita dan khususnya diri saya hanyalah hamba Allah yang begitu bodoh lagi jahilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah layak untuk berada di hadapan ini untuk mengajar sesiapa selain berfungsi apa yang diketahui untuk memberi peringatan pada diri sendiri maupun masyarakat sekeliling, agar setiap apa yang disampaikan itu menjadi penyaksian oleh Allah ya syahid, untuk dihisab oleh Allah ya hasib dengan segala kebaikan-kebaikan Allah ya bari ya karim. Sesungguhnya hanya Allah ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, yang memberi segala nikmat rezeki yang kaya lagi mengkayakan. Kita ini dan sesungguhnya diri saya adalah hamba-hamba Allah yang sempurna fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehelai bulu roma yang berada di atas tubuh badan kita ini adalah milik Allah ya Malik, ya Malikul Mulk. Maka tidak perlulah kita berlaku sombong dan angkuh dengan nikmat rezeki yang dikurniakan kepada kita, kecuali mengangkatlah tangan menadah doa kepada Allah atas segala kesyukuran nikmat yang diberi oleh Allah ya Syakur, ya Razak kepada kita. Alhamdulillah. Sesungguhnya untuk mereka awal ini biarlah saya menta'arufkan diri saya dahulu. Nama saya Haryati binti Yusuf yang berasal daripada Johor Bahru, datang ke Kelantan ini di dalam kemusafiran untuk bersilaturahim dengan ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak dan seluruh umat Muhammad SAW di Kelantan. Mudah-mudahan pertemuan yang diaturkan oleh Allah ya Barik yang Maha Mengatur dikumpulkan oleh Allah ya Jami yang Maha mengumpulkan dalam limpahan kurniaan kasih Allah ya Rahman ya Rahim jua. Sesungguhnya bukanlah sesuatu yang ilmu yang begitu tinggi, tetapi sekadar perfungsian biasa, kerana penuh dengan segala kejahilan diri ini tidak layak untuk saya mengajar sesungguhnya. InsyaAllah kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini memandangkan hari ini merupakan hari ramai di kalangan kita yang datang di sini kerana membeli belah, kerana ada pasar untuk diniagakan dan ada sebahagian pengunjung datang untuk membeli. Marilah kita melihat sedikit dalam suasana ini apakah cerita yang Allah nak sampaikan dengan kita. Saya suka menyampaikan ilmu-ilmu yang sekitar dengan kehidupan kita, yang sedang kita lalui sehari-hari, untuk kita ini memahami dengan apa yang diciptakan oleh Allah yang Khalik. Walaupun di hadapan kita di luar sana sahabat-sahabat, ibu-ibu, usahawan-usahawan yang dicintai oleh Allah yang Wadud, dirahmati oleh Allah yang Rahman yang Rahim, namun kita semua ini hanyalah hamba Allah. Bila mana kita ini bergelar sebagai seorang hamba, sudah pasti kita ini ada tugas yang diciptakan oleh Allah yang Khalik kepada kita. Bila mana Allah ini ya Muhyi ya Hayyu menghidupkan kita di dunia ini, sudah pasti ada tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka yang pertama sekali kita kena melihat, yaitu kita ini dihantar ke dunia ini oleh Allah sebagai seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin yang sejati, seorang Islam yang sejati. Jadi hari ini mari kita renung-renungkan, apakah benar hari ini kita telah menjadi seorang Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama semak pembelajaran hari ini, supaya pelajaran hari ini kita dapat melihat sejauh mana iman dan takwa kita,
sejauh mana amalan-amalan hidup kita sehari-hari yang kita ini akan kembali kepada Allah sebentar sahaja lagi. Apakah sudah cukup yang kita faham hari ini dengan iman dan takwa kita? Apakah kita telah bersedia untuk bertemu dengan Allah ya Rabb yang menghidupkan kita? Untuk menjadi seorang Islam, sudah pasti wajib kita ini mengucapkan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ini merupakan bai'ah kita dengan Allah. Apa itu bai'ah? Itulah perjanjian kita dengan Allah. Itulah ikrar setia kita dengan Allah. Aku janji kita dengan Allah. Kita berjanji dengan Allah untuk menjadi seorang Islam dengan 2 kalimah syahadah. Dan kalimah syahadah ini dilaungkan di dalam setiap kali azan berkumandang. Ia juga diulang-ulang dalam ibadah solat kita, nak menunjukkan betapa pentingnya 2 kalimah syahadah ini. Walau siapapun diri kita, sama ada kita ini seorang jutawan, hartawan, dermawan, usahawan, semuanya diri kita ini tetap juga ada pembelajaran, iaitu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kalimah syahadah ini dia perlu dilakukan kepada semua umat yang bergelar mereka Islam. Apakah hari ini benar-benar kita memahami tentang kalimah syahadah ini? Dan apakah benar-benar kita telah mematuhi perjanjian ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dah belajar. Kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu yang begitu comel yang datang pada hari ini, semuanya usia-usia pra-pra remaja. Saya tak tengok yang umur 2 tahun yang mari ni. Yang mari ni saya nampak wajah semuanya dah 40 tahun ke atas. Semuanya waktu pra-pra remaja. Usia pra remaja ni yang sebentar lagi nak jumpa dengan Allah. Jadi hari ini, bila mana kita dah nak jadi dalam usia seperti pra remaja ini, bagaimana nak menghadap dengan Allah sekiranya kita tidak benar-benar memahami dengan perjanjian kita dengan Allah? Sejauh mana yang perjanjian ini telah kita patuhi? Mari kita semak sama-sama. Bila mana kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Di bahasa ni saya yakin sama ada usahawan, sama ada yang hadir, sama ada pendengar, sama ada pembeli, ada di kalangan yang berada di sini adalah guru-guru, tuan guru, syekh, tuan haji, ustaz dan ustazah yang hebat-hebat dengan ilmu agamanya. Saya yang berhadapan, yang berada, yang sedang bercakap ni adalah sempurna bodoh. Kalau saya salah, tolong datang dan betulkan saya. Boleh? Okey. Bila mana kita mengucap kalimah syahadah dan bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, ini juga berarti aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak dipuji dan dipuja melainkan Allah. Benar atau salah? Benar Ustaz? Ustazah? Benar? Benar. Kalau salah, tolong datang betulkan saya ya. Bermakna kita berjanji, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak dipuji dan dipuja melainkan Allah. Jadi wahai ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat yang nak membeli di pasar-pasar, tolong dengar. Bila mana kita bersaksi tiada Tuhan yang layak dipuji melainkan Allah, apakah bila mana kita sekarang berada di hadapan kedai-kedai, tokoh-tokoh yang menjual tudung-tudung yang cantik itu, kita puji Allah atau kita puji tudung itu comel? Bila mana kita lalu di pasar-pasar, kok kita tengok kain-kain hok comel tu, kita kata hok comelnya tudung ni, comelnya kain ni. Ada ke tak? Kok kita lalu saat ini, sekarang ini di depan kedai-kedai, pasar-pasar yang berniaga makanan-makanan, oh Allah sedap semua. Semua sedap. Minta maaf lah kalau saya salah nak cakap kecik-kecik Kelantan ni, cuba sikit. Betul ke tak? Tapi tadi
berjanji dengan Allah, tiada Tuhan yang layak dipuji melainkan Allah. Sekarang ni kita lupa puji Allah bila mana kita nampak hak tadi tuduh comel-comel. Nah, kenapa pula hak kita ini nak puji tuduh tak puji Allah? Sedang tadi dengan kalimah syahadah kita tadi kita berjanji tiada Tuhan yang layak dipuji melainkan Allah. Ini berarti tiada sesuatu yang layak kita puji melainkan kita puji Allah. Tapi begitulah iman kita ini begitu nipis seperti nipisnya kulit bawang. Maka itu bila nampak sesuatu pakaian yang cantik, kita dah puji pakaian itu cantik, lupa puji Allah. Bila mana kita makan makanan yang sedap, kita puji makanan itu sedap dan kita lupa puji Allah. Sebab itu tadi saya tanya dengan para ibu-ibu, mari kita semak. Apakah benar hari ini perjanjian kita dengan kalimah syahadah itu benar-benar telah kita patuhi? Hari ini bila mana saya ulaskan baru perkara ini, ibu-ibu rasa kita benar-benar telah mematuhinya? Atau kita seringkali terlupa dan terlanggar? Terlupa. Sebab itu perjanjian kalimah syahadah ini diulang. Tetapi ulang dan ulang tapi tidak faham, maka buat dan terus kita istiqamah melakukannya. Ini perkara yang penting. Kerana syahadah ini menentukan hala tuju hidup kita, hala tuju kematian kita, hala tuju kebangkitan kita di mahsyar kelak, hala tuju untuk kita bertemu semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bertemu dengan Allah, perkara pertama yang kita ini berbaiat itu telah kita ingkar, kita terlupa dan terlanggar. Bagaimana nak berhadapan dengan Allah nanti? Yang kedua, kita ini mengucapkan kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Bila mana kita katakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, apakah hari ini kita ini tidak perlu mengikut jejak baginda atau wajib bagi kita yang bergelar sebagai seorang Islam untuk mengikut segala perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajib. Mengapa wajib? Kerana itu perjanjian kita dengan Allah. Sesuatu yang dilaksanakan dan dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita yang bergelar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut apa saja perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini ibu-ibu yang comel-comel ni nak tanya sikit. Ibu-ibu benar-benar telah ikut apa yang ibu perjanjikan dengan Allah? Yang akan ikut segala sunnah Rasulullah SAW? Ikut jejak Rasulullah? Betul, alhamdulillah. Pasti ibu? Tak nak guna talian hayat? Tak, alhamdulillah. Mari kita semak. Adakah benar ibu dah mematuhinya? Ibu-ibu, dalam almari ibu hari ini ada berapa helai tudung? Dalam almari ibu-ibu hari ini ada berapa helai tudung? 1? Lebih. 5? Lebih. 10? Lebih. 15? 20? Okay. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meninggalkan dengan 2 helai jubah sahaja. Kita ada lebih 20 helai. Bagaimana janji kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin hari ini seorang wanita tidak layak dia nak pakai 2 helai tudung. Kalau dia pakai 2 helai tudung, seperti mana Rasulullah hanya 2 pasang jubah, mungkin hilang kepala dia sebab rambut gatal. Tetapi hari ini mari kita semak, kita hitung sama-sama, kira sama-sama berapa yang perlu kita pakai. Satu hari berapa banyak tudung yang kita guna? 1 atau 2, pagi dan petang. Adakah di kawasan Kota Baru ini
dirahmati oleh Allah, pakai tudung sebelah malam tidur dengan suami. Ada tak? Tak ada Alhamdulillah, masih normal lah. Maknanya tidur dengan suami dah pakai tudung dah. Jadi kita satu hari pakai tudung, pagi petang Jadi baru dua. Satu minggu kita ada 7 hari. 7 hari kalau kita kira kali dengan satu hari 2 pasang, makna baru ada 14 helai tudung. Kita tadi tanya dah lebih 15, lebih 20. Hak yang lebih 14 tu nak jawab macam mana dengan Allah? Bila mana nanti tudung yang beli lebih tu tadi, anak-anak di Syria, anak-anak di Palestin, anak-anak di Rohingya, anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu, dia cakap dengan Allah, Allah, makcik-makcik tu semua, sahabat-sahabat yang berada di Kota Baru, pakai tudung, beli tudung, guna duit kami. Ada macam mana pula guna duit dia? Mari kita tengok. Siapa yang bagi kita rezeki? Allah. Allah mana? Allah ya Razak yang maha memberi rezeki. Bila mana Allah ya Razak yang memberi rezeki, makanya duit yang kita beli tudung tadi, duit siapa yang bagi? Allah ya Razak. Bila mana duit ini Allah ya Razak bagi, hakikat duit itu milik siapa? Milik Allah ya Malik yang maha memiliki. Jadi bila duit Allah diberi oleh Allah, Allah ya Hasib yang maha menghisab atau menghitung, dia akan tanya, dia akan kira duit ni dari mana, beli apa. Jadi dalam duit kita tadi ada hak orang lain, nak jawab macam mana? Ini berarti bahawa kita telah langgar perjanjian kita dengan Allah. Kita telah tidak mematuhi perjanjian kita dengan Allah. Kita janji dengan Allah, bersaksi dari Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita berjanji dengan Allah, tiada sesuatu yang layak dipuji melainkan Allah. Kita bersaksi baginda Nabi SAW itu pesuruh Allah. Tetapi kita ingkar. Kita tak ikut pun bila puji sesuatu yang cantik. Puji tudung cantik, langsir cantik, rumah cantik, kereta cantik, anak cantik. Tak pun puji Allah. Puji makanan sedap, tak puji pun Allah. Bila kita pula hari ini memakai sesuatu pakaian, saya baru tanya bab tudung dah ada lebih 2 bulan. Saya belum tanya pasal jubah, saya belum tanya pasal baju kurung, saya belum tanya pasal handbag, saya belum tanya pasal selipar. Mengapa ini berlaku? Kerana tidak memahami Asmaul Husna. Mungkin ibu-ibu hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana menyebut Asmaul Husna, semua orang tahu, semua orang faham. Tetapi sejauh mana benar-benar memahami Asmaul Husna? Selalunya bila kita menyebut Asmaul Husna, kita hanya kata itu nama Tuhan kita. Kemudian kita akan zikir sahaja. Tetapi sesungguhnya di dalam Asmaul Husna ini ada lebih besar lagi daripada itu. Apa dia? Yaitu itulah nama Tuhan kita yang kita sembah sehari-hari, yang kita beriman kepadanya sehari-hari. Jadi bila mana kita tidak benar-benar memahami Asmaul Husna, bai'ah kita tadi, perjanjian kita tadi, kita terlupa dan terlepas pandang untuk benar-benar patuh, kerana kita tidak tahu ada nama Allah Ya Sami' Maha Mendengar. Allah dengar lidah kita ini mengungkap 2 kalimah syahadah. Dan Allah dengar bahawa hati kita tak puji pun Allah, tak ikut pun Rasulullah. Allah Ya Basir, yang Maha memandang dan melihat. Allah lihat lidah kita ini mengungkap 2 kalimah syahadah. Allah juga nampak setiap perbuatan kita. Allah Ya Syahid menyaksikan setiap sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Allah Ya Hasib yang maha menghisab maupun maha menghitung, akan hisab, akan hitung bila mana kita mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian kita ingkar dan tidak patuh dengan perjanjian itu.
Jangan sampai perjanjian yang kita terlupa tadi, tak ikut tadi, Allah ya hakam, yang maha menghukum, akan menghukum kita. Nampak tak kesannya bila terlupa belajar Asmaul Husna? Dan ada lagi lebih besar. Bila mana kita tidak mampu menghayati Asmaul Husna ini dengan baik, pertama sekali perjanjian kita dengan kalimah syahadah tadi kita tidak mampu patuhi dengan baik. Seterusnya, bila mana kalimah syahadah ini tidak faham, kita tidak jelas, tidak mampu mengaplikasikan, menghayatinya dan membawa dalam kehidupan, akhirnya ia memberi kesan yang sangat buruk kepada ibadah solat kita. Sedangkan dalam usia kita sekarang ini, sama ada usia peribadi maupun usia dunia, kita sedang berada di akhir, di penghujung dunia dan di penghujung usia. Jadi hari ini ibadah solat ini sangat penting. Tetapi bila mana Asmaul Husna tidak difahami, perjanjian bainah kalimah syahadah tidak mampu dipatuhi, akhirnya ia mengganggu urusan ibadah solat. Lihat bagaimana terganggunya ibadah solat. Bila mana kita mengucap kalimah-kalimah untuk berada di dalam ibadah solat, yang pertama iaitu kita mengangkat takbir dengan ungkapan agung Allah, Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apakah benar hari ini ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, telah membesarkan Allah? Benar? Pasti. Tak nak guna talian hayat. Mari kita semak. Bila mana ibu mengangkat takbir Allahu Akbar, dekat dalam akal ibu nampak tak ikan dekat sinki? Nampak lagi ke tak? Masa ibu angkat takbir Allahu Akbar, nampak tak lagi makna lauk-lauk yang belum masak lagi tu? Nampak ke tak? Bila mana ibu angkat Allahu Akbar, nampak tak lagi kain yang belum basuh, belum sidai lagi? Bila angkat takbir Allahu Akbar, nampak tak lagi suami nak makan untuk laki, sekejap lagi nak makan, nak sarapan? Ada ke tak? Nampak tak anak cucu yang belum siap lagi, belum bangun solat dan sebagainya? Ada ke tak? Kalau ada, berhati-hati. Kerana kata Allah, di akhir zaman ini berlaku di mana golongan-golongan mereka yang menunaikan ibadah solat, tetapi golongan ini adalah golongan pemegang kunci-kunci pintu neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mengapa ia berlaku seperti itu? Kerana golongan-golongan ini berada sebagai golongan orang-orang yang munafik. Mari kita lihat apa maksud munafik. Munafik adalah sesuatu yang dia cakap tetapi dia tak buat. Apa yang dia cakap tak sama dengan apa yang dia buat. Mari kita semak apakah hari ini kita terduduk dalam golongan ini atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau terduduk dalam golongan ini, kita kena cepat-cepat buat solat taubat nasuha. Okey? Mari kita semak. Bila mana tadi kita mengangkat takbir Allahu Akbar, bermaksud Allah Maha Besar. Lidah kita ini sedang membesarkan Allah dengan ungkapan Allahu Akbar. Tetapi kalau dalam akal fikir kita nampak perniagaan kita yang belum siap, masih ingat lagi sejak lagi nak niaga apa, nak masak apa, nak buat kerja apa, maknanya kita tidak membesarkan Allah. Kita lupa Allah Ya Sami, dengar lidah kita cakap. Kita lupa Allah Ya Sami, dengar hati kita cakap. Kita lupa Allah Ya Basir, nampak lidah kita cakap Allah Maha Besar. Allah Ya Basir, nampak dekat akal fikiran kita tak besarkan Allah, besarkan ikan, besarkan kerja-kerja dunia. Allah Ya Syahid, yang Maha menyaksikan, akan saksikan perbuatan-perbuatan ini. Jadi di mana yang sebenarnya kita mengangkat takbir Allahu Akbar? Yang sebenar-benarnya kita ini membesarkan Allah. Bila mana kita mengangkat takbir kalimah Allahu Akbar, wajib bagi kita besarkan Allah dan tidak boleh ada apa-apa dalam akal fikiran kita lagi.
Bila mana kalimah Allah Akbar ini tidak mampu dijaga, dia akan mengganggu lagi dengan bacaan-bacaan yang lain. Antaranya menjadikan rukun wajib dalam ibadah solat, iaitu dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mulakan surah Al-Fatihah ini dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, sejauh mana kita faham ungkapan ini? Sejauh biasanya kita hanya tahu Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tetapi hari ini yang lebih luar biasa lagi sebenarnya, kita kena faham. Bila mana kita menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim, bala syahidna Allah, bala syahidna ya Rahman. Benar ya Allah, bala syahidna, benar ya Allah. Kita menyaksikan dan memberi kebenaran bahawa apa yang Allah beritahu. Benar ya Allah, Engkau ya Rahman, yang Maha Pemurah. Dengan segala kemurahan-Mu ya Allah, Engkau masih lagi mendegupkan jantungku. Dengan segala kemurahan-Mu ya Allah, Engkau masih lagi membenarkan aku melihat. Dengan segala kemurahan-Mu ya Allah, Engkau masih lagi mengizinkan aku mendengar dengan telingaku. Dengan segala kemurahan-Mu ya Rahman, Engkau masih lagi memberi aku mulut untuk aku berkata-kata. Dengan segala kemurahan-Mu ya Rahman, Engkau masih lagi mengizinkan aku menggunakan seluruh tubuh badanku. Kemudian, Ya Afu, Ya Ghafar, Engkaulah Ya Rabb yang Maha memaafkan dan mengampunkan. Maafkan jantungku ya Allah, kerana setiap degupan jantungku lupa bersyukur kepadamu. Sedangkan Engkau berikan aku jantung dan Kau degupkan jantungku hanyalah untuk aku bersyukur kepadamu, ingat kepadamu. Ya Afu, maafkan mataku ya Allah, kerana mata yang Engkau pinjamkan ini ya Allah, aku tidak mampu melihatmu, kecuali aku hanya mampu melihat dunia ciptaanmu. Ya Afu, maafkan telingaku ya Allah, kerana telingaku ini sewajibnya untuk aku mendengar arahan dan perintahmu, tetapi telinga ini suka mendengar umpat mata. Ya Allah, Ya Afu, maafkan lidah ini ya Allah, lidah yang perlu memuji-mujimu ya Allah, telah aku gunakan untuk umpat mengata, untuk urusan-urusan duniamu ya Allah. Ya Bala Syahidna, Ya Rahim, benar ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih. Dengan segala kasih-Mu ya Allah, Engkau hadirkan suamiku, anak-anak zuriat keturunanku, untuk aku merasa kasih sayang di antara kami. Maaf ya Afu, kerana kasih sayang yang Kau beri kepadaku, aku lebih mencintai suamiku daripada aku mencintaimu. Aku lebih utamakan suamiku, isteriku, anak-anakku, lempuku, tumbuh-tumbuhan, perdaganganku daripada aku mengutamakanmu ya Allah. Jadi itu hari ini akhirnya kita tutup ibadah solat kita dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawablah malaikat di kiri kanan kita, celakalah wahai kamu orang yang mendirikan solat. Maka itu golongan ini pemegang kunci neraka. Mengapa? Kerana ibadah solatnya dari awal tidak mampu menjadikan hatinya bergabung dengan Allah, tidak berlaku hatinya bertaut dengan Allah. Hablum minallah tidak berlaku. Hubungannya dengan Allah tidak rasa, tidak menikmati betapa besarnya Allah. Sehingga mereka datang kepada Allah dalam keadaan sombong, bongkak, angkuh, mengangkat takbir Allahu Akbar, tetapi akalnya tidak membesarkan Allah. Menjadi orang yang munafik, lidahnya mengatakan besarnya Allah, tetapi hatinya, akalnya tidak membesarkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekiranya ini masih berlaku dalam diri kita, kenalah kita ini bertaubat. Taubat nasuha dan usahakan bagaimana untuk kita memahaminya kembali. Mengapa? Kerana bila mana ibadah solat kita tadi tidak sempurna, maka yakinlah bahawa kerana itu antara sebab hari ini mengapa ibadah solat kita
yang dijanjikan oleh Allah mampu mencegah kita daripada maksiat, tetapi kita tidak mampu mencegah maksiat. Kenapa orang yang mendirikan solat hari ini tidak mampu menjaga hatinya untuk berbelanja secara berlebih-lebihan, berbuat sesuatu yang sia-sia? Karena ibadah solatnya tadi tidak bertap hati dengan Allah, tidak menyatu dengan Allah. Kerana lidahnya sahaja yang mengungkapkan kalimah Allah, tetapi hati dan akalnya tidak ingat dan membesarkan Allah. Sedangkan kata Allah, bagi seseorang yang menjaga ibadah solatnya, maka ibadah solatnya mampu mencegah dia daripada melakukan maksiat, kemungkaran, melakukan sesuatu perkara yang sia-sia. Tetapi macam mana perkara ini boleh dilaksanakan sekiranya ibadah solat tadi mereka hanya lakukan sekadar lidah lisan saja, tidak dengan hati dan akal fikiran mereka. Mengapa berlaku? Sekali lagi terlupa ada nama Allah ya Syahid, Maha menyaksikan. Sekali lagi tidak faham Allah ya Sami, mendengar. Mereka ini terlupa Allah ya Hakam akan hukum setiap perbuatan mereka. Dan itu belum lagi kita lihat bahawa sesungguhnya apa yang kita miliki semuanya milik Allah ya Malik ya Malikul Mulk. Bila mana ia milik Allah, perlulah seluruh yang ada pada kita ini kembalikan kepada Allah. Kembalikan mata kita kepada Allah. Bagaimana kembalikan mata kita kepada Allah? Mata ini perlu melihat Allah di setiap pandangannya. Mengapa hari ini kita tidak mampu melihat Allah? Apakah hari ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nampak pohon di luar sana nampak Allah? Nampak kipas nampak Allah? Nampak bangunan ini nampak Allah? Nampak tikar yang model ibu-ibu duduk di nampak Allah? Sedangkan kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepadaku. Seorang abdi wajib baginya melihat Tuhannya, mendengar segala bicara Tuhannya, dan dia hanya berbicara dengan Tuhan. Kerana di hatinya, di akal fikirnya, di matanya sentiasa melihat. Itulah seorang abdi. Saya bagi satu contoh yang mudah untuk ibu faham. Perkataan abdi dan hamba. Contohnya saya ambil sekiranya hari ini kita ada anak, semua ada anak. Kalau anak kita tak tahu nama kita, tak kenal nama kita, layak tak dia jadi anak kita? Tak layak. Jadi hari ini sebagai abdi dan hamba Allah, kalau kita tak kenal Allah, layak tak kita jadi hamba Allah? Sejauh mana hari ini kita kenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, Al-Qudus, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Jabbar, As-Sabur? Sejauh mana kita kenal? Bila mana tidak kenal, bagaimana nak melihat Allah bila nampak pohon di hadapan kita? Ya Allah, Ya Muhyi, Engkau lah ya Allah yang Maha menghidupkan. Engkau ya Allah yang Ali, yang Ta'ali, yang meninggikan pohon-pohon ini. Engkau ya Kabir, yang Mutakabir, yang membesarkan pohon-pohon ini. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Engkau lah ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, memberi pemeliharaan, perlindungan kepada kami dengan tikar yang kami duduk daripada duduk di atas tanah yang kotor. Melihat kipas, Ya Allah, Ya Rashid, Engkau lah ya Allah yang melajukan kipas ini. Ya Salam, Ya Mumin, Engkau memberi kesejahteraan, keamanan bila mana dapat rasa angin-angin ini. Maka kita tidak mampu melihat Allah. Bagaimana yang kita nak menggelarkan diri kita sebagai hamba? Sebab itu hari ini awaludin ma'rifatullah. Seawal-awal ilmu agama perlulah kenal Allah. Tetapi sejauh mana hari ini anak yang baru dilahirkan kita membawa kenal Allah? Saya menjelajah dunia. Saya berceramah bukan sekadar dalam Malaysia. Saya berceramah juga di luar negara. Dan bila mana saya bertanya berapa ramai di kalangan kita ketika anak-anak yang baru lahir kita ini sebut-sebutkan nama Allah dan ulang-ulang nama Allah kepada telinga mereka. Nak berjumpa 1% pun susah. Kebanyakannya mereka menyebut apa? Bila mana mereka memegang anak-anak kecil ini, anak-anak bayi ini, mereka akan sebut nama mereka. Sayang anak mama,
sayang anak ibu, sayang cucu nenek. Betul ke tak? Betul? Bila mana nak kenalkan dia dengan nama Allah, maka kita kata mereka ni hak kecil lagi tak tahu apa-apa. Kita akan hantar sekolah nanti. Kemudian kita hantar anak kita pergi sekolah. Sekolah pertama yang anak kita duduk ialah di Tadika, di Taska. Seluruh umat manusia ini akan belajar huruf wajib di semua sekolah. Kecuali hari ini insya-Allah alhamdulillah dah ada sekolah pasti. Kalau dulu tak ada. Wajib yang pertama huruf yang perlu dikenali ialah huruf A. A, ibu-ibu dan ayah-ayah belajar dulu A untuk apa? A untuk ayam. Mana A untuk Allah? Di mana A untuk Allah? Kita sangka bila mana pegang anak yang kecil, kita tak perlu ajar tentang Allah sebab dia masih kecil. Biarlah nanti di sekolah cikgu akan ajar. Hantar di sekolah A yang pertama kena huruf ayam. Tak ajar tentang Allah. Bila mana A untuk ayam, lahirlah generasi hari ini sifat anak-anak kita macam ayam. Sebab itu bila mereka maksiat, mereka viral. Mereka bergaduh, mereka viral. Mereka mengumpat mengata, mereka viral. Mereka berjaya pun mereka viral. Mengapa? Kerana mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Kita bercita-cita hari-hari surah ibu dan ayah berdoa dengan Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak zuriat keturunanku ya Allah anak yang bijak. Kita nakkan anak kita 6A, 14A, 21A. Tetapi kita tak bawa mereka memperkenalkan dengan 99A. Daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim sedikitlah Al-Sabur. Mengapa? Kerana kita juga tak faham. Bila mana tidak faham, bagaimana kita nak mengamalkan dalam kehidupan? Sedangkan tadi, bila mana tidak memahami Asma'ul Husna, kita baru nampak betapalah hari ini kita tidak mematuhi perjanjian kita dengan Allah di dalam urusan kita ini mengucap 2 kalimah syahadat. Kita terlepas pandang lagi bahawa selama ini ibadah solat kita menjadi ibadah yang sia-sia dan dimurkai oleh Allah kerana lidah kita membesarkan Allah, tetapi hakikatnya hati dan akal kita tidak membesarkan Allah. Kemudian ditambah lagi bila mana itulah akhirnya anak zuriat keturunan hari ini lahir di dalam kelompok-kelompok yang mereka ini penuh dengan gejala-gejala sosial yang tidak terkawal. Ibu-ibu dan ayah datang kepada ustaz dan ustazah, tuan guru, kiai-kiai, haji-haji, syekh-syekh, minta didoakan kepada anak zuriat keturunan mereka. Kerana anak-anak mereka ini tidak mampu dijaga dipelihara oleh mereka dengan kenakalan-kenakalan yang mereka ada. Mengapa? Kerana kita terlupa mengenalkan mereka tentang Allah. Sebab itu bila mana kita tidak mampu mengenal Allah, bagaimana hari ini Allah nak jaga mereka? Kita nak anak kita anak yang baik, tetapi kita tidak kenal Tuhan yang memberi segala kebaikan. Kita nak anak-anak kita ini berjaya, tetapi kita tidak kenal Tuhan yang memberi kejayaan. Kita inginkan rezeki perniagaan kita ini banyak melimpah ruah, tapi kita tidak kenal Tuhan yang memberi rezeki. Kita tidak kenal Tuhan yang memberi segala kekayaan. Kita inginkan syurga Allah, tetapi kita tidak pernah kenal dengan Tuhan yang memberi limpah kurniaan untuk kita masuk ke syurga Allah. Kita inginkan suami kita setia dengan kita, tak cari tok laki kita setia, tak cari optimal lain. Tapi kita tak kenal Tuhan yang maha mengekalkan hubungan kita. Kita inginkan anak-anak kita ini berkasih sayang, tidak ada bergaduh antara satu dengan lain. Tetapi kita tidak kenal Tuhan yang memberi segala kasih sayang. Mana mungkin ia akan berlaku? Sebab itu hari ini kembalikan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar. Untuk ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana ibadah kita ini tidak sempurna, maka hari ini ditambah lagi bila mana ibu tidak mampu memahami perkara ini dengan baik, hari ini jelajah dunia saya. Saya nak bertemu dengan 10 hingga 100 orang ibu dalam satu dunia yang berdoa seperti ini pun susah. Apa doa mereka? Setiap hari mereka berdoa,
Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosa anak-anakku sejak aku melahirkan mereka di dunia hingga ke akhirat-Mu ya Allah. Telah aku menghalalkan setiap susuan yang kuberikan kepada anak-anakku sejak aku melahirkan mereka di dunia hingga ke akhirat-Mu ya Allah. Telah aku redakan ya Allah anak-anakku sejak aku melahirkan mereka di dunia hingga ke akhirat ya Allah. Amin. Berapa ramai hari ini ibu doa macam mana? Ramai di kalangan ibu lupa berdoa untuk ampunkan anak dia, untuk halalkan anak dia, untuk redakan anak dia. Sesungguhnya yakinlah wahai ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim, yang sentiasa dicintai oleh Allah ya Wadud, bahawa doa seorang ibu lebih baik daripada doanya seorang wali Allah. Tetapi mengapa hari ini ibu-ibu tidak pernah berdoa? Dan mengapa hari ini gejala-gejala sosial di dalam dunia ini berlaku? Kerana hari ini ibu-ibu lupa doakan anak-anak. Sebab itu, saya nak bertemu 10 orang dalam 1 juta rakyat Malaysia, anak-anak yang mampu berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, campakkan ya Allah, campakkan ya Allah, campakkan ya Allah seluruh dosa-dosa ibu dan ayahku kepadaku ya Allah. Campakkan dosa ibu dan ayahku kepadaku ya Allah. Dan ambillah ya Allah seluruh pahala yang ada pada diriku, hadiahkan kepada ibu dan ayahku ya Allah. Berapa ramai hari ini? Berapa ramai yang mampu melahirkan anak-anak yang sanggup memikul segala dosa ibu dan ayahnya, yang sanggup meminta dengan Allah supaya Allah campakkan seluruh dosa ibu dan ayahnya kepada dia. Mengapa tidak berlaku? Kerana hari ini mereka tidak kenal Allah. Ibu-ibu tak bawa mereka kenal Allah. Ingatlah wahai ibu, kata Allah, sesungguhnya redanya Allah kepada seorang anak bergantung redanya seorang ibu kepada anaknya. Tetapi hari ini ibu tak doa dengan Allah nak ampunkan mereka. Ibu tak doa dengan Allah untuk ibu halalkan mereka. Ibu tak doa dengan Allah untuk ibu redakan mereka. Sesungguhnya bila mana seorang ibu ampunkan anak-anak mereka, maka tidak ada sebab Allah tidak mengampuni mereka. Bila mana Allah dengan ibu-ibu menghalalkan setiap susuan yang ibu beri kepada anak-anak, tidak ada sebab Allah tidak memberikan mereka rezeki. Bila mana ibu redakan anak-anak, tidak ada sebab Allah tidak memberi rahmat dan hidayah kepada mereka. Bila mana perkara ini tidak mampu dilaksanakan, ianya semuanya berpunca kerana kita tidak kenal Allah. Yakinlah bahawa hari ini juga bila mana ada di antara ibu-ibu yang datang kepada saya, mereka mengatakan saya telah berdoa seperti mana yang dimaklumkan tadi, tetapi mengapa hari ini doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia tergantung kepada perkara yang satu lagi. Kerana apabila kita menjadi seorang ibu, sudah pasti kita ada suami kita, ada pasangan kita. Dan kata Allah, redanya seorang istri bergantung redanya seorang suami ke atas dirinya. Berapa ramai di kalangan para wanita dalam rakyat Malaysia hari ini yang datang kepada suaminya di malam-malam hari, bertemu dengan suami-suami mereka, memberitahu kepada para suami, wahai suamiku, ampunkan aku sejak aku menikahimu. Wahai suamiku, halalkan aku sejak aku menikahimu. Wahai suamiku, redakan aku sejak aku menikahimu. Berapa ramai di antara para isteri yang bangun di pagi hari, kerana dibangunnya di pagi hari, orang yang paling hampir dengan dia ketika itu adalah suaminya. Yang mana mereka bangun pagi, mereka bertemu dengan suaminya. Wahai suamiku, ampunkan aku pada hari ini. Wahai suamiku, halalkan apa jua yang aku makan pada hari ini. Wahai suamiku, redakanlah aku untuk hari ini. Berapa ramai hari ini isteri-isteri yang melakukan perkara ini?
Bila mana seorang suami ampun halal dan redha kita, Allah juga meredhakan seorang isteri. Begitu mudah Allah ini nak mencampakkan pahala kepada para isteri. Tetapi perkara ini tidak mampu dilakukan. Sebab itu jelajah saya dalam beberapa hari ini di negeri Kelantan khususnya. Jelajah saya di negeri Kelantan khususnya. Saya sangat sedih bila mana saya bertanya dengan semua tempat-tempat yang saya hadiri, saya jelajah. Saya hanya bertanya dengan satu soalan kepada ibu-ibu yang dicintai oleh Allah. Ya waduh, ibu-ibu, apakah ibu-ibu telah cium suami-suami ibu 20 kali sehari? Oh Allah, banyak. Buat biak. Tak keluar, tak keluar bilik dah. Ibu-ibu, mengapa hari ini saya bertanya perlu cium suami 20 kali sehari? Kerana bila mana isteri-isteri sentuh tubuh suaminya dengan keadaan ikhlas, maka Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Senang ke susah nak dapat pahala? Senang ke susah? Sebab itu kata Allah, dalam rumah tangga ini adalah ladang-ladang pahala. Tapi kenapa awak tak nak buatnya? Halal kan? Kenapa tak nak buat? Kalaulah hari ini saya bertanya dengan para muslimin di masjid-masjid, sebab saya diberi peluang oleh Allah untuk menyampaikan kuliah-kuliah maghrib, dan saya masukkan tajuk ini sebab saya melihat Kelantan ini tajuk ini sangat-sangat perlu saya sampaikan. Bila saya tanya dengan para muslimin, wahai kaum bapa, sekiranya hari ini isteri-isteri, ibu-ibu hari ini, malam ini cium ataupun sebentar lagi isteri ataupun ibu cium kepada ayah, ayah ampun tak mereka? Ampun. Kalau mereka cium hari ini 20 kali, halal tak mereka? Halal. Hari ini saya tanya kat depan, halal tak? Kalau hari ini isteri cium 20 kali sehari, redha tak mereka? Redha tak ya? Redha. Syurga mana lagi yang ibu-ibu minta ni? Syurga mana yang ibu nak? Ibu cari syurga di mana sebenarnya? Syurga itu bermula dalam rumah. Rumahku syurgaku. Bila mana rumahku syurgaku, maka Allah ia Fattah, ia Basi, ia Wasi. Allah yang maha membuka dengan segala kelapangan dan keluasan segala pintu-pintu untuk bagi kaum wanita untuk masuk ke syurga Allah. Tapi mengapa Allah hantarkan kita satu jawapan yang bocor? Yakinlah di akhirat kelak para wanita lah yang paling ramai yang berada di dalam alam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Perkara yang kecil itu juga kita tidak mampu lakukan. Allah suruh sayang untuk laki kita, Allah suruh sayang anak-anak kita, bukan kalau kita marah bebek kat mereka. Yang kita buat, kita marah, kita membebek, kita beletih kat suami kita. Yang Allah tak suruh, tu hak kita buat. Yang Allah suruh cium suami, itu tak nak buat. Sedangkan itu adalah jalan yang paling senang Allah bagi. Untuk hari ini kita kembali kepada Allah. Cuba hari ini saya mengajak dan saya menyeru seluruh wanita-wanita di bumi Kelantan yang penuh dengan naungan rahmat dan hidayah Allah ini, masukkan rasa kasih sayang di dalam diri untuk cium suami kita. Kerana bukan kita nak sayang suami, nak sayang Allah. Bila mana kita sayang Allah, pasti kita tidak pernah ingkar. Bila mana Allah suruh kita berkasih sayang dengan suami kita, kita akan sayang suami kita. Bila mana anak melihat ibu dan ayahnya berkasih sayang, pastilah anak akan datang dengan kita dengan 40 kali ciuman. Lahir tak dalam rumah tangga itu keluarga yang bahagia? Bila mana lahirnya dalam rumah tangga keluarga bahagia, turun tak rahmat Allah tadi? Turun tak rezeki Allah? Pasti turun. Begitu mudah Allah beri kepada kita. Tapi mengapa kita tidak laksanakan? Sedangkan kita ini ada nama Allah yang Basir, Allah lihat kasih sayang kita. Sebab itu hari ini yang saya maklumkan, anak-anak tidak mampu meminta dengan Allah untuk ibu mereka ini memikul tanggungjawab dosa-dosa ibu bapa mereka. Kenapa hari ini anak-anak tidak mampu meminta dengan Allah, ya Allah campakkan dosa ibu dan ayahku kepadaku? Kerana tidak melihat kasih sayang dalam rumah tangga. Lahirkan rasa kasih sayang ini, pasti anak-anak
lagi yang kita cari dipanggil sebagai seorang ibu? Tidak mampu kita ini membayar doa itu walaupun dengan harta segunung emas. Karena itu hari ini kita sebagai seorang wanita kena ada fikir agama. Bila kita ada fikir agama, barulah kita ini ada usaha agama. Fikir agama bagaimana? Bagaimana nak fikirkan anak aku ini boleh menjadi anak yang soleh, yang mampu memikul segala dosa-dosa tu. Bila ada fikir agama itu, sudah pasti ada usaha agama. Bagaimana usaha agama? Jadikan rumahku syurgaku, di mana seorang ibu menjadi ustazah, seorang ayah menjadi imam di dalam rumah tangga mereka. Kerana sesungguhnya pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada wujud institusi pendidikan tinggi. Tetapi bagaimana ketika zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melahirkan mujahid dan mujahadah? Bagaimana zaman Rasulullah SAW boleh lahirkan para sahabat dan sahabiah? Sedang kita hari ini duduk dalam dunia yang penuh membangun dengan institusi pendidikan, tetapi akhlak anak-anak kita semakin menurun. Kerana institusi pendidikan itu tidak bermula daripada dalam rumah tangga. Kasih sayang yang ditetapkan oleh Allah, kerana Allah sendiri mula dengan kasih sayang. Allah mulakan namanya di dalam Asma'ul Husna dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sifat kasih sayang. Mengapa kita tidak mulakan rumah tangga kita dengan kasih sayang? Bila mana seorang anak tidak mampu merasa kasih sayang, tidak mampu melihat kasih sayang Allah di dalam rumah tangga kita, maka mereka memberontak dan mencari kasih sayang di luar. Hari ini pentingnya kita ini bermohon dengan Allah. Sebab itu pentingnya Asma'ul Husna. Kerana di dalam Asma'ul Husna ini, seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 180 mengatakan, sebutlah mana-mana asma'ku, kerana di dalamnya nama-nama yang baik. Maka bila pada hari ini kita ini mempunyai masalah-masalah seperti ini, kembalikan diri kita kepada Allah. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Ya Allah, Ya Nur yang maha memberi cahaya, Ya Hadi yang maha memberi petunjuk dan bimbingan, Ya Haq yang maha benar. Ya Allah, tunjukkan, bimbingkan Ya Allah anak-anak kami dengan kebenaran, agar mereka melihat yang mana benar, yang mana salah. Hari ini kita ini masalah dengan anak-anak yang sibuk dengan handphone. Macam mana kita nak hentikan anak-anak main dengan handphone? Sedangkan kita sendiri bila bangun daripada tidur, kita tidak lagi amalkan seperti mana nenek moyang kita dahulu. Bangun pagi mereka menadah tangan, Alhamdulillah, Allahumma ya Syakur, Ya Khaliq, Ya Qudus. Aku bersyukur Ya Allah dengan segala ciptaanmu yang sempurna kepadamu Ya Allah. Ya Syakur, Ya Basir, Ya Fattah. Ya Allah, aku bersyukur Ya Allah kerana Engkau memberi aku untuk membuka kelopak mataku untuk aku melihat. Ya Basir, Ya Alhamdulillah, Ya Fattah, Ya Sami'. Bersyukurku Ya Allah kerana Engkau masih lagi membuka pendengaranku untuk aku mendengar. Tidak lakukan. Yang kita lakukan apa? Bangun tidur, kita mencari handphone kita. Kita update WhatsApp kita. Kita update Twitter kita. Di mana yang kita nak menjadi seorang Islam yang sebenar? Kita lupa sekali lagi Allah Ya Basir melihat kita. Celik mata kita ini di bawah pengetahuan Allah. Kejam mata kita juga mengikut segala kehendak Allah Ya Qadir Ya Muqtadir. Seperti mana hari ini saya berada di sini, semuanya kehendak Allah Ya Qadir Ya Muqtadir. Bukan kehendak saya, bukan kehendak sesiapa. Ia telah tertulis di Lauh Mahfuz lagi. Waktu ini saya datang, di mana saya berada dan siapa saya akan bertemu. Kerana semuanya kehendak Allah. Jadi hari ini, mengapa hari ini Allah ciptakan kita? Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Tetapi di mana pengabdian kita hari ini? Bai'ah kita tadi saja, perjanjian tadi kita dah tak mampu. Ibadah solat kita tadi tidak mampu kita sempurnakan. Dengan akal fikir kita tidak menyatu dengan Allah. Bila mana
bainan nas, hubungan sesama manusia. Tidak mampu kita ini menyempurnakan sifat kasih sayang dengan pasangan kita, anak, zuriat, keturunan kita. Maka akhirnya hari ini kita berdoalah ibu-ibu dengan segala kepenatan dan keletihan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak zuriat keturunanku anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi anak-anak tak juga jadi apa-apa. Kenapa? Sebab bila mana ibu berdoa, ya Allah di mulut, ya Allah jadikan anakku yang soleh dan solehah, di akal fikiran ibu nampak apa? Nampak apa? Nampak anak tak bangun-bangun tidur. Hati cakap apa? Geram betul dengan dia. Betul tak? Jadi kenapa berlaku? Kita terlupa Allah ya basir nampak. Allah nampak, lidah cakap lain, hak dekat akal cakap lain, hak kat hati ni cakap lain. Jadi Allah ya mujib, yang maha mengabulkan, tidak ijabah doa kita. Allah gantungkan doa kita. Kembalikan cara doa yang benar. Bila mana kita nak jadikan anak kita seorang imam besar, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh yang menjadi imam besar. Lidah kata jadi yang soleh, jadi imam besar. Bayang dekat dalam akal kita, anak kita sedang imamkan kita di mana? Itu di Masjidil Haram. Walaupun hakikatnya anak kita tak bangun-bangun dan tak sembahyang dah sebulan. Kenapa? Kerana Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Dan Allah ikut prasangka kita. Kalau lidah cakap lain, sangka cakap lain, Allah tak ikut. Sebab itu bila mana sebagai seorang isteri, seorang ibu, bila kita memasak di dapur, perlulah kita ini memahami nama-nama Allah. Kerana bila mana kita menyebut-nyebut nama Allah, contohnya kita memasak gulai, kita baca ya Rahman, ya Rahim, ya Jami, ya Allah. Seperti mana engkau satukan bawang, lagi apa? Kunyit, lagi apa? Ikan, sayur. Satukan ya Allah hatiku, tok lakiku, anak-anakku dalam kasih sayangmu. Barulah tok laki tak cari bina lain. Hari ini Allah takut semua. Beli tudung banyak, beli jubah banyak, tapi simpan hak dalam lemari. Dekat rumah pakai baju kelawar juga. Insya-Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan diri kita kepada Allah. Kembalikan diri kita kepada Allah. Beruntunglah kita ini kerana masih lagi duduk dalam negara Malaysia yang kita rasa macam-macam beberapa perkara timbul, tetapi masih lagi dalam keadaan zon selesa. Kita belum lagi berlaku dalam situasi di luar. Seperti mana tahun 2018 saya berada di Beijing, Ramadan sebulan di Beijing. Ibu-ibu yang seusia dengan ibu-ibu di dalam Malaysia hari ini, mereka menunaikan ibadah solat, sujud dan rukuk, tapi tanpa membaca surah Al-Fatihah. Mereka tak pandai. Bila mana kami ini datang menjadi alat Allah untuk mengajar Al-Fatihah, kami hari-hari nak dikejar oleh polis untuk ditangkap dan dibunuh. Ibu-ibu zon selesa duduk dekat Malaysia, semayalah kat mana, boleh iktikaf dalam masjid. Di sana tak boleh iktikaf, tidak ada azan yang berkumandang, hanya loceng aja. Hari-hari sebulan diburu oleh polis, hingga kami terpaksa tidur dekat dalam kandas. Kerana esok pagi nak mencari lagi masjid lain untuk mengajar ibu-ibu Al-Fatihah. Tetapi ibu-ibu di sini hanya fikir agama, usaha agama dalam rumah sendiri. Cukup. Mulakan, bagaimana nak mulakan kontes Rumahku Syurgaku, agar anak-anak kita ini mampu menjadi seorang yang mampu membawa kita ke syurga Allah. Kerana ingatlah bahawa Allah telah berjanji dengan anak-anak kita ketika anak-anak kita berada dalam perut kita. Anak-anak ini telah bertanya dengan Allah, ya Allah, sesungguhnya sebentar saja lagi ya Allah, aku akan lahir ke dunia ini. Bagaimana untuk aku melihatmu ya Allah? Akan aku hantar seorang malaikat yang mulia di sisimu untuk mengajarmu melihatmu. Bagaimana ya Rabb untuk aku mendengar arahan dan perintahmu? Akan ada malaikat yang mulia itu mengajarmu untuk mendengar segala arahan dan perintahmu. Ya Rabb, bagaimana ya Rabb untuk aku berbicara denganmu ya Rabb? Malaikat yang mulia itu akan habiskan seluruh usianya, seluruh hartanya untuk mengajarmu bagaimana berbicara denganku. Ya Allah ya Rabb, bagaimana untuk aku mengenalmu?
malaikat yang begitu mulia akan habiskan seluruh hidupnya untuk mengajarmu bagaimana mengenalku. Ya Allah, siapakah malaikat yang mulia itu, yang begitu tinggi kau angkat darjatnya di sisimu? Jawab Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Halim. Allah jawab dengan kasih sayang, Allah jawab dengan kelembutan, Allah jawab dengan segala kesantunan. Sesungguhnya malaikat yang kuangkat begitu tinggi dan mulia di sisiku, itulah ibumu, ibumu, ibumu. Allah janji dengan anak kita, kita ajar mereka melihat Allah. Sebab itu hari ini pernah tak kita ajar anak kita bila makan nampak Allah? Bila nampak sesuatu makanan yang macam-macam jenis, ada gula, ada ikan kering, ada timun, ada sambal belacan, ada gula ikan, ada gula kambing. Nampak tak nama Allah Ya Razak? Nampak tak nama Allah Ya Musawir yang begitu kreatif? Nampak tak Allah Ya Rahman Ya Rahim memberi kasih sayang? Jadi hari ini nak bawa tak anak nampak Allah dengan mata mereka. Bila mana ini kita nampak, ajar tak anak kita mendengar arahan dan perintah Allah. Bila saja bunyi saja hayya 'alas salah, anak-anak kita ini marilah bersembahyang. Kita ini menjadi penggerak di dalam rumah tangga kita. Anak-anak ibu, silalah bagi saya. Kalau benar kamu cinta kepada ibu, kalau benar kamu sayang kepada ibu, cintalah Allah Tuhanmu dahulu, baru kamu mampu mencintai ibu. Seorang anak yang sayang dan cinta kepada ibunya, belum tentu mereka sayang dan cinta kepada Tuhannya. Tetapi bila mana seorang anak cinta dan sayang kepada Tuhannya, sudah pasti anak itu akan cinta dan setia kepada ibunya. Jadi hari ini kembalikan. Bila mana kita tidak mampu lagi belum mengajar anak kita melihat Allah dengan mata kita, belum lagi mengajar anak dan mendengar arahan dan perintah Allah melalui telinga mereka, belum mengajar anak memuji-muji dan memanggil Allah dengan lidah mereka, yakinlah anak-anak yang kita tatang daripada minyak yang sebagai minyak yang penuh, dari kecil kita bekerja menyediakan segala kelengkapan rezeki baginya, di akhirat kelak anak-anak ini akan menuntut hak mereka dengan Allah. Mereka akan bertemu dengan Allah. Ya Allah, mengapa aku yang perlu dihukum, sedangkan mereka ini ya Allah telah lahir terlebih dahulu dariku. Kita yang lahir dulu daripada mereka. Kita pun tak ajar mereka, kenapa mereka nak kena hukum? Anak yang kita tatang bagai minyak yang penuh, tetapi anak inilah yang mencampakkan kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kerana awaludin ma'rifatullah tadi tidak disempurnakan. Kita lupa ajar anak kita melihat Allah dengan mata mereka. Kita lupa mengajar Allah kepada anak-anak kita dengan telinga mereka. Kita lupa mengajar anak-anak kita dengan lidah mereka. Bagaimana nak mengajar mereka? Sangat mudah di dalam rumah kita boleh ajar mereka. Anak, sesungguhnya bukan ibu yang besarkan kamu, tetapi Allah yang kabir, yang takabirlah yang membesarkan kamu. Bukan ibu yang memberi segala kebaikan, tetapi Allah yang bar yang memberi kebaikan tanpa kamu minta. Bukan ibu yang buka mata kamu, tetapi Allah yang fatah yang basir yang membuka kelopak matamu. Bukan ibu yang bagi kamu mendengar, tetapi Allah yang fatah yang sami yang membuka telingamu untuk mendengar. Bukan ibu yang aturkan kebijaksanaan dan kepandaianmu, tetapi Allah yang baik, yang alim, yang hakim, yang rasyid yang memberi segala kebijaksanaan kepadamu. Apa hari ini kita mengajar anak-anak? Bila mana terlupa, kembalikan diri kita kepada Allah. Kembalikan diri kita kepada Allah. InsyaAllah. Bila mana kita kembali kepada Allah, saya yakin barulah bila mana kita inginkan doa sehari-hari doa kita. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pasti berlaku. Mengapa? Kerana duduk kita, diri kita, jalan kita mampu melihat Allah, mendengar arahan perintah Allah, lidah kita sentiasa menyebut Allah. Kerana di dalam akal fikir kita hanya fikir tentang Allah, di hati kita hanya ingatkan Allah. Kerana hablunallah, hubungan kita dengan Allah sangat sempurna. Jadi jalinkan hubungan seperti mana kita jalinkan hubungan kasih sayang seperti ibu dan anak, malah lebih lagi supaya jalinan hubungan kita dengan Allah lebih hebat dan lebih luar biasa. Maka itu hari ini barulah kita mampu berdoa dengan doa yang sempurna. Jadi bila mana hari ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim,
bila ibu hari ini terlupa perkara-perkara ini. Sebab itu hari ini ramai di kalangan ibu-ibu yang berada di sini, saya sangat yakin telah terkena virus sakit lutut. Betul tak? Virus yang hantar oleh yang merebak di dunia belum lagi lah, alhamdulillah. Tapi virus sakit lutut rasa ramai dah. Betul tak? Siapa sakit lutut angkat tangan? Yang sakit lutut. Ramai dah ni. Ramai sakit lutut. Kenapa sakit lutut? Apakah kifarah? Kifarah apa sakit lutut? Saya ramai tanya, apakah kifarah sakit lutut ni? Ya, kifarah. Sesungguhnya tidak pernah ada kifarah di sisi Allah. Kalau Allah menurunkan kifarah lebih dahsyat lagi. Tetapi antara sakit lutut ni, itulah hadiah daripada Allah ya Wadud kepada kekasih-kekasihnya. Siapa itu ya Wadud? Allah yang maha pencinta. Orang yang bercinta, kalau kita manusia bercinta bagi bunga, Allah bila dia cinta kat kita, dia bagi kita sakit. Antaranya sakit lutut. Kenapa? Sebab bila sakit lutut, kalau tak sakit lutut sekarang ni, pakcik dengan makcik atau ibu dan ayah rasa-rasa hari ni jalan dekat pasar kat depan tu berapa kali pusing, berapa kali tawaf. Berapa kali tawaf kalau tak sakit lutut? Kalau tak sakit lutut, pom-pom 3 kali tawaf. Dah pergi, terlupa pula nak beli ikan. Dah pergi, terlupa pula beli buah. Terlupa beli bawang. Satu hari 5-6 kali tawaf pasar. Lepas tu melontar lagi. Hak ni melontar nak beli tudung, sekejap lagi melontar lagi nak beli buah. Hak ni sekejap lagi nak melontar beli pasir. Betul tak? Sebab itu, cintanya Allah kepada kekasihnya, dia sakitkan lutut tu cinta. Kenapa? Allah nak selamatkan kaki dia pergi banyak kali di sana. Jadi, kifarah atau hadiah Allah. Betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Jadi janganlah marah ke Allah, jangan protes. Sebab satu, yang kedua, bila mana sakit lutut, nak bangun dari duduk, nak bangun sebut Allah banyak kali ke sekali ke atau tak sebut langsung? Oh, banyak kali. Allah, 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 ya Allah. Betul tak? Cuma tak sakit lutut. Lupa sebab Allah. Begitu mudah Allah hantarkan hadiah bunga kepada kita. Bila mana kita menyebut-nyebut namanya, Allah hantar dengan segudang pahala. Senang ke susah? Senang kan? Jadi bersyukurlah. Tapi kalau masa dah tak tahan sangat tu, bolehlah pegang lutut. Sambil pakcik pegang lutut. Siapa yang kira pegang lutut, saya ajar. Ya Fatah, Ya Salam. Ya Fatah, Ya Salam. Ya Fatah, Ya Salam. Apa maksud Ya Fatah? Yang maha membuka. Ya Salam, yang maha menyembuhkan. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Salam, bukakan jalan penyembuhan lututku supaya aku boleh beribadah kepadamu. Macam tu. Boleh? Ya Fatah, Ya Salam. Lagi ayah-ayah, kita dah nak masuk Ramadan, tak lama lagi. Nak jimat duit tak? Nak jimat ke tak supaya ibu-ibu tak belanja? Nak? Yang nak cepat ayah nak. Okey, boleh baca nama Allah? Ya Qahar. Ya Qahar. Ya Qahar. Ya Qahar. Ya Allah, tundukkan nafsu isteriku yang suka membeli belah. Kita tak panggil nama orang, kita panggil nama Tuhan. Kenapa ya? Ya itu kita memanggil Allah. Ya itu bermaksud wahai Tuhan yang maha menundukkan, tundukkan nafsu isteriku. Kalau kita panggil Al-Qahar, hanya menyebut nama Allah, maha menyembuhkan, dia tidak memanggil. Jadi kita panggil Ya Qahar, tetapi perlu diulang 3 kali. Bila mana dikatakan zikir, ia perlu diulang 3 kali. Kalau 1 kali dikira sebut, bukan zikir. Zikir sekurang-kurangnya 3 kali. Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Ya Allah yang maha menundukkan, tundukkan nafsu suamiku yang suka marah-marah. Ya Allah yang maha menundukkan, tundukkan istriku yang suka membeli belah. Ya Allah ya Qahar, tundukkan nafsu anak-anakku yang suka main handphone. Tundukkan nafsu anakku yang suka melawan. Tundukkan nafsu tidur anakku. Banyak kan? Senang tak? Senang. Saya bagi dulu. Okey. Memandangkan ramai sangat ngangguk kat bahagian ni, saya buka masa 2 minit. Tanya soalan, saya bagi tips. Nak tips apa? Nak tips apa? Nak tips apa? Bagi sahabat-sahabat yang sedang berniaga di luar, walaupun tak hadir, alhamdulillah diberi pendengaran oleh Allah Yasami, boleh cantik sedikit insya-Allah.
Boleh minta dengan Allah bagi sesiapa yang berniaga. Ya Fattah, Ya Basir, Ya Wasi', Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Basir, Ya Wasi', Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Basir, Ya Wasi', Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Maha Membuka, Ya Basir, Ya Maha Lapang, Ya Wasi', Ya Maha Luas, Ya Razzaq, Ya Maha Memberi rezeki. Wahai Tuhan yang Maha Membuka, yang Maha melapang dan meluaskan, yang Maha memberi rezeki, lapang dan buka, lapang dan luaskan rezeki-rezeki kami pada hari ini, insya-Allah. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, Allah buka untuk kita itu menerima rezeki Allah. Bila mana dapat saja rezeki, tadah lagi tangan. Kamu tadah tangan boleh berbicara di dalam hati. Alhamdulillah, Ya Syakur, Ya Razzaq. Terima kasih Allah atas segala pemberian rezeki yang kau berikan kepada kami. Jangan pernah lupa bersyukur Allah. Sekali kita bersyukur, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Sekali kita lupa bersyukur, hanya 2 kali saja Allah tarik rezeki kita. InsyaAllah. Jadi lagi apa lagi? Ibu-ibu nak? Ada lagi? Nak apa-apa? Nak doa apa yang mudah saya boleh bagi? Tak ada? Mau pandai? Nak ikat hati suami, jangan hati tok laki, jangan cari lain. Laju dia tak payah. Tak maaf. Okey. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, dan juga yang Maha Menyatukan. Satukan hatiku dengan tok lakiku, dengan anak zuriat keturunanku, ya Allah, dalam limpahan kasih sayangmu. Satukan hati kita. Sambil masak kita boleh buat. Masa-masa kita bancur buat air kopi kita boleh buat. Kemudian bagi kepada anak-anak kita. Nescaya anak-anak kita akan berkasih sayang dengan adik-beradik yang lain, tak akan bergaduh. InsyaAllah. Saya amal. Apa yang saya sampai, saya amal. Saya amal. Alhamdulillah. Jadi hari ini kalau kita pula dalam usia seperti ini, saya ambil masa sedikit. Dalam usia macam ni saya rasa ramai yang sedang menghafal Al-Quran. Betul? Membaca kitab-kitab, tapi susah nak faham. Ni sekarang dengar keluar dah lupa lagi dah. Betul tak? Baca Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Baqi. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Baqi. 4. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Baqi. Ya Allah, berilah aku ilmu Al-Quran, kitab, hadis. Lagi apa? Kalau anak-anak kita suruh dia baca, tambah ilmu sains, matematik, sejarah, geografi, Iqra. Dengan segala kebijaksanaan, kepintaranmu, dan kekalkan ilmuku di akalmu dan di dadamu. Boleh? Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Baqi. Ya Alim yang maha berilmu, Ya Hakim yang maha bijaksana, Ya Rashid yang maha pintar, Ya Baqi yang maha mengekalkan. Ya, insyaAllah. Jadi kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sekiranya ibu-ibu tidak dapat menghafal apa yang saya sampaikan tadi, insyaAllah tak ada masalah. Ibu-ibu boleh sahaja WhatsApp saya ataupun telefon saya ataupun SMS saya akan bantu bimbing di kemudian. InsyaAllah saya belum pernah lagi tak menjawab mana-mana WhatsApp. InsyaAllah. Boleh ambil nombor telefon saya 018 787 6774. 018 787 6774. Saya ulang 018 787 6774. Boleh sahaja hubungi saya untuk dapatkan bantuan saya untuk baca apa-apa zikir yang diperlukan. InsyaAllah saya akan bimbing dari masa ke semasa. Saya ambil sedikit lagi kesempatan dan seperti mana tadi doa-doa yang saya sebutkan, di belakang ini ada buku-buku
panduan. Buku panduan ni paling murah harga RM6, paling mahal harga RM15. Yang ini buku masturat. Semua buku-buku ini, buku-buku ni yang 4 ni dalam ni semua ada nama Allah. Setiap nama Allah ada maksud dan ada doa setiap nama. Bagaimana cara nak guna? Yang ini cuma ditambah masturat, tetapi ada bacaan doa dengan tambahan Asmaul Husna. Yang ini yang paling lengkap antara banyak-banyak buku, sebab di belakang ni dia ada kandungan untuk sujud waktu kita solat tahajud nak baca apa, dekat dapur nak baca apa, nak bimbing anak nak baca apa. Kemudian dia juga ada memberitahu kita selama hari ini kita baca tasbih Fatimah. Apa tasbih Fatimah? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi tak faham apa maksudnya. Di belakang ni boleh baca doa ni sekali. Selepas baca 30 kali Subhanallah, Subhanallah, baca maksud di sini supaya kita faham. Supaya kita dapat berhubung dengan Allah, pertautan hati kita, hubungan kita dengan Allah. Yang ini, buku ini dia menceritakan masalah-masalah harian. Contoh daripada sedih nak jadi gembira, daripada bala nak tukar nikmat, macam mana bahkan yang dirujukan. Yang ini khusus untuk ibadah solat. Dan di sini juga ada untuk jenis-jenis penyakit. Ada penyakit yang kencing manis, darah tinggi, jantung, menggunakan Asmaul Husna nak baca macam mana. Jadi insya-Allah di samping itu boleh juga dapatkan beberapa naskah flyers yang berharga RM3. Dulu kita bagi percuma, tetapi sekarang kami terpaksa bayar ambil kos untuk letak plastik laminate. Sebab bila bagi percuma, saya belum naik kereta, kereta-kereta ni dah bersepah kat atas jalan. Jadi saya nak bertanggungjawab dengan Allah, sebab dalam ni semua ada nama Allah, terpijak dan terlangkah. Bila letak ni saya terpaksa ambil costing, sebab kita bukan jualan untuk untung, cuma sekadar nak bantu ibu-ibu yang tak boleh nak hafal. Kalau nak ambil untung memang tak ada jual buku ni, tak ada jual di luar, sebab ini keluaran peribadi. InsyaAllah. Jadi di sini ada untuk pendidik, nak didik anak-anak sebagai guru di rumah boleh. Yang ini untuk rawatan sikit-sikit yang mudah. Yang ini untuk pelajar. Dapatkan untuk pelajar. Yang pelajar ni ibu boleh baca bila mana ibu nak baca Al-Quran, kerana boleh amal. Untuk anak-anak, ini untuk panduan suami isteri. Dan suka cerita dimaklumkan kerjasama yang dilaksanakan antara satu syarikat DUK ni dengan PUK yang mana akan mengendalikan program Kem Remaja Cemerlang 3 hari 2 malam di Masjid Pasir Mas pada 17, 18 dan 19. InsyaAllah saya akan mengendalikan pengisian di dalamnya. Di antara pengisiannya ialah anak-anak ini ialah diajar tentang supaya Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, dan mereka perlu mengenal Allah kembali dengan 99 nama Allah satu persatu, daripada Ar-Rahman hinggalah As-Sabur. Kemudian dapat melihat Allah di setiap mata mereka. Jadi nanti ibu dan ayah, bila mana ibu dan ayah mula hari ini siram pokok yang selalu dan selama ini bertasbih, pokok-pokokmu kalau tak buah aku tebang. Betul tak? Hari ini ditukar. Tukar kepada Allah, ya salam, berilah kesejahteraan kepada pokok. Ya Allah, ya Razak, jadikanlah pokok ini berbuah hasilnya yang banyak. Bila mana kita baca pada pokok, pengalaman saya, dia akan 8 kali ganda hasilnya. Benda ni saya buat banyak tempat. Jadi di malam hari anak-anak ini wajib qiyamul lail, yang mana mereka tak pernah disentuh, tak pernah dijentik. Paling tinggi saya akan panggil 3 kali. Pertama saya cakap Assalamualaikum, bangun tidur. Yang kedua mereka, saya tengok pukul 5 minit tak bangun, saya akan jawab yang kedua, Assalamualaikum mana ibu. Mereka akan bangun. Biasanya kalau tak bangun kali ketiga baru saya sebut Assalamualaikum wahai Khalifah Allah. Alhamdulillah semua bangun. Kenapa? Sebab mereka ini sentiasa berada dalam keadaan zikrullah. Dan kita ini menghadiahkan di zikir. Nak buat program ni, seminggu sebelum buat program kita dah hantar zikir daripada mereka dahulu. Jadi mereka ini sentiasa di bawah perlindungan Allah. InsyaAllah mereka dibimbing. Dan 3 hari 2 malam ni pengisian ni sangat padat, sangat penuh, tak pernah rehat, tak ada cukup rehat. Yuran seorang pelajar 200 untuk 3 hari 2 malam. Dan saya buka juga tabung infak di hadapan sesiapa yang nak berinfak kepada anak-anak yatim yang nak join, dan kita akan taja. Sebab mereka ni tidak berkemampuan, kita taja mereka untuk bersama-sama dalam majlis ini. InsyaAllah program ini juga
yang telah saya laksanakan di semua peringkat negeri, dan keseluruhan saya mendapat keputusan yang cemerlang kerana anak-anak yang dilatih di sini, mereka ni istiqamah dengan nama Allah dan pembelajaran serta kesaksian mereka dipelihara oleh Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah cubalah hantar anak supaya dapat melihat. Ini adalah lebih kepada untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka boleh doa dengan Allah, campakkan dosa-dosa ibu dan ayah kepada mereka. InsyaAllah itu sahaja. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua kerana atas segala kelemahan kekurangan diri ini, dan saya ucap terima kasih kepada pihak pengurusan, kepada Presiden PUH iaitu Tuan Haji Wan yang terlalu banyak memberi ruang dan peluang, yang berkolaborasi kerana sentiasa sahaja membawa penceramah-penceramah untuk kita ini dapat ilmu. Mudah-mudahan beliau sentiasa dalam rahmat dan hidayah Allah, sentiasa diberi segala kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi saya tidak buat bicara munajat, dan sekiranya ada mana-mana pihak muslimah ingin bertemu dengan saya peribadi boleh, nak jemput saya di lain hari pun boleh. InsyaAllah saya akan datang membantu dia, boleh ambil muslimah saja pun boleh insyaAllah. Jadi saya tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah dia akhirnya kuliah pagi Jumaat kita.